Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah apa dah? 4 baris 2. Okey. Ke surat yang keempat. Baris yang kedua. Masih lagi berada dalam perkataan ja'alah, telah jadikan. Mudhari'nya yaj'alu. Amarnya ij'al. Nahinya la taj'al. Di muka surat yang keempat, perkataan-perkataan yang berkait dengan fi'il madhi masih lagi belum selesai. Baris yang kedua, kita berada di fi'il madhi jari, ibu jari bawah sekali. Ja'alna, kami telah jadikan. Okey. Untuk baris yang kedua, kita ada perkataan yang sama seperti di baris yang pertama, iaitulah perkataan yang plural untuk syaitan. Kalau satu, syaitan. Kalau banyak, syayatin. Okey. Ayat sebelumnya, syaitan dari jin dan syaitan dari manusia. Cuma ayat yang sekarang ini, pertama dia guna syaitan dalam bentuk plural lah, jamak, syayatin. Yang kedua, dia guna perkataan wali. Jamaknya aulia. Kalau satu, wali. Kalau banyak, aulia. Dan wali ini, kalau kita tambahkan alif lam di awal, dia adalah salah satu daripada Asmaul Husna. Salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Wali. Okey. Jadi apa ceritanya? Ceritanya yang menarik di sini apa? Yang menarik di sini adalah ayat ini lebih kurang dengan ayat yang kalau kita biasa baca, dia jelaskan bahawa orang beriman pun ada wali, orang yang sesat pun dia ada wali juga. Maknanya masing-masing ada pembela, ada penyokong, ada yang cover. Orang sesat ataupun orang yang tak beriman dalam ayat ini, wali dia siapa? Syaitan. Walinya adalah syaitan. Tetapi dalam ayat lain dia kata apa? Allahu waliyul lazina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman, wali dia adalah Allah. Tapi orang yang tak beriman, inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah jadikan. Kata Allah, kami telah jadikan asyayatin. Syaitan-syaitan itu, Allah jadikan syaitan-syaitan itu aulia, pelindung-pelindung, pembela-pembela,
penolong. Li bagi, right? Allazina, orang-orang yang la tidak yu'minuna, mereka beriman. Aulia, penolong-penolong, pelindung-pelindung. Li bagi allazina, orang-orang yang la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi perkataan yang sama itu, itulah yang kita pinjam dalam urusan seharian kita, wali nikah. Siapa wali nikah dia? Wali nikah itu juga kita guna dalam bentuk apa? Siapa wali anak ni? Okay, guardian dia. Maknanya, ini sebagai selingan lah, pesanan untuk saya, dan kalau ada kebaikan kita share, kalau tak tolak aje lah, tak ada masalah, pendapat je ya. Itulah apa? Wali ni dia orang yang bertanggungjawab. Maknanya dia ada ranking dia kan. Pakcik sebelah ayah, atuk dan sebagainya. Masalah kita apa? Ini realiti masyarakat kita. Time bagi harta pusaka semua datang. Tapi time anak tu terkontang-ganting, seorang pun tak layan. Nampak? Kamu ke tak malu semua tu. Sedangkan dalam Islam, tujuan dia tu sebagai wali apa? Dia yang akan bela budak tu. Bukan time pusaka je muka kau datang buat muka tak malu. Sebab itu ada setengah-setengah guru, scholars di Indonesia, walaupun pendapat dia macam agak radikal, dia kata, buat apa kita buat rumah anak yatim banyak-banyak ni? Sebab dia ada wali kan. Kita galakkan wali dia jadi orang tak bertanggungjawab. Maknanya, ninggal aja hantar rumah anak yatim. Ninggal dia hantar rumah anak yatim. Wali dia mana? Itu tugas wali dia, bukan tugas rumah anak yatim jaga dia. Taklah, maksudnya dia bukan kata rumah anak yatim tu tak boleh berfungsi, tapi maksudnya sebelum ke sana tu kadang-kadang belum apa-apa dah sibuk rumah anak yatim kan. Sepatutnya wali dia mana wali dia? Jadi wali kalau ayah tak ada, kan Islam dah senaraikan wali tu, itu tanggungjawab kita. Jangan kita nampak duit tu je, bela dia. Sebab dia keturunan kita. Kita boleh jadi orang yang menikahkan dia. Seolah-olah dia itu anak kita juga. Okey. Marah pula pagi ni. Alright. Summa kemudian. Ja'alna. Cuba tengok di hujung tu ada perkataan dalil. Dalil. Sebelum ada GPS, sebelum ada Waze ke apa-apa itulah. Dulu kalau kita pergi mengembara, terutama kalau negara Arab, biasanya kita akan pergi kedai buku dulu. Kita nak cari peta tu katakan peta Kuala Lumpur. Sebab kita nak travel ni. Jadi peta Dubai, peta Cairo. Jadi dekat kedai buku, peta yang kita nak guide kita itu nama dia dalil. Guidance kita. Panduan kita. Alright. Jadi Allah kata apa? Summa kemudian ja'alna, kami jadikan asyams, matahari itu, alaihi, ke atasnya, kepadanya, dalila, sebagai dalil, sebagai panduan, sebagai petunjuk. So yang ini pun kena ada sedikit selingan yang kedua juga, supaya jangan salah faham. Kadang-kadang kalau orang yang terlajak laris ni, dia bukan herba je terlajak laris ni, orang bukan terlajak laris juga. Bila kita terlupa, sepatutnya tak terlupalah. Tapi kadang-kadang dia dia agresif. Kalau orang yang tak ingat tarikh Islam Hijri, bulan-bulan Islam tu, dia marah. Dia kata yang duk ingat bulan Kafir tu apa hal? Tahun Masihi kita faham. Gregorian tu dia pakai matahari, betul? Okay. Islam dia based on apa? Lunar ataupun bulan. Tapi yang kata matahari tu Kafir, yang bulan tu Islam, mana ada dalam Quran? Dua-dua tu kan
Betul? Allah kata bulan dan matahari dijadikan apa? Bihusban dalam surah Rahman kan. Dua-dua sebagai alat perkiraan. Maknanya nak kira pakai bulan matahari ke, nak kira pakai bulan-bulan ke, itu Allah yang jadikan. Mungkin yang masalah tu nama bulan dalam Masihi itulah dia pakai nama Tuhan-Tuhan Roman dan sebagainya. Tapi dari sudut tak ada istilah siapa pakai tahun matahari, tahun kafir. Sama aja. Dua-dua tu alat yang Allah bagi untuk apa? Untuk perkiraan. Wan najmu wasyajaru dan sebagainya dalam surah Rahman tu. Jadi, thumma kemudian ja'alna kami jadikan kata Allah asyams matahari itu dalilan alaihi panduan ke atasnya. Panduan kepadanya. So boleh kira lah nak pakai bulan boleh, pakai matahari pun boleh, tak ada masalah. Okey. Seterusnya. Cuba kita lihat. Minggu lepas ni tak silap saya sampai dekat M ni ya. Saya tak silap lah. Daripada ABC tu dah sampai ke M dah. N tak pasti ada ke tak minggu lepas. Ada N yang dah sudah? Oh dah. Yang dah sudah laju ya. Dah. Okey. Jadi saya sambung bakinya lah. Okey Jadi M sudah, N pun sudah. Hari ni saya pergi S pula. Saya ikut alfabet yang tepi ni ya. Yang ada di tepi senarai partisipan ni. Okey. Silakan. Puan Sahara, silakan. Ya. Mikrofonnya. Ya, mikrofon. Tidak di on lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalilatan fil ardh. Okey. Wahai Daud, ya Daud, wahai Daud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka menjadikan kamu khalilan sebagai khalifah. Di dalam ataupun di atas muka bumi. Di atas ke di dalam? Atas. Oh. Okeylah. Kan orang bergurau pula kalau ke atas kat bawah tak dapat. Kalau kat dalam kat atas tak dapat. Di bumi lah. Dia kalau cikgu Melayu kan masalah di semua. Bumi. Fil ardi di bumi. Di muka bumi. Di bumi. Okey, terima kasih. Inna sesungguhnya kami ja'alnaka. Kami telah jadikan engkau khalifatan, seorang khalifah. Bila perkataan tu singular, ni kita kata seorang lah. Nanti kan dia tanya pula, mana pula yang seorang kat situ? Dia bukan isu dia. A house tu maknanya sebuah rumah. Kan? Jadi, khalifatan, seorang khalifah fil ardi, di bumi. Di muka bumi. Okey. Alright. Terima kasih. Seterusnya, Puan Siti Hajar, silakan. Ya. Mikrofonnya juga. Masih bercakap seorang diri rupanya. Belum lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika dan demikian kamu. Demikianlah. Kamu. Tak ada kamu. Tak ada. Demikianlah. Dan demikianlah ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu
ummatan wasata, umat pertengahan. Yang Okey. Masuk pertengahan. Yang apa tu? Tak tahu Ustaz. Masalahnya kita yang last kali ni. Dari sudut ranking, kita yang terakhir. Betul? Betul. Kita umat yang last. Umat yang last. Tapi dari sudut dia punya apa? Pengamalan, praktikal, syariat, kemudahan dan sebagainya, Allah jadikan kita yang moderate lah. Yang pertengahan. Tidak terlalu rigid, tidak terlalu loose. Yang panggil wasatiyah. Wasatiyah tu yang sinilah. Okay. Ummatan wasata. Umat yang pertengahan. Okey. Alright. Ya. Wa kadzalika tu boleh kita terjemah sebagai dan di samping itu. Boleh tak? Boleh juga. Tak ada masalah. Dia sebenarnya dia itu dua perkataan. Kaf satu, zalika satu. Zalika ni kita dah belajar itu kan. Itulah. Ka ni tapi bila dia dah sambung sekali itu dia dah jadi macam apa? Demikian itulah. Demikianlah. Okey di samping itu tu sebelum kita sahkan nanti kita cek dulu. Nanti kita cek semula dengan panel bahasa boleh tak Alright. Sebab kalau di samping itu takut-takut nanti kalau di samping itu tu dia macam poin tambahan, betul? Takut dia ada macam poin tambahan di samping makan goreng pisang, petang-petang pun boleh makan nestem juga bagi orang yang diet. Mana dia ada dia macam ada isi tambahan. Okey. Itu tak cek Ustaz Google. Nanti kita sahkan semula insya-Allah. Okey. Ya. Minta maaf lambat masuk. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Puan Zainab silakan. Ya. Silakan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya cuba. Faja'altum minhu haraman wa halala. Faja'altum maka ja'altum kamu jadikan minhu daripada sebahagiannya harama haram wa halalan wa dan halal. Betul Ustaz? Okey. Sekali lagi. Ini dah macam study awal ni. Silakan. Faja'altum maka faja'altum maka kamu jadikan minhu daripada sebahagiannya harama haram wa halala dan halal. Okey. Terima kasih. Dia ada sambungan di situ maknanya dia kata kul. Ini yang orang kata tak boleh baca apa? Tak boleh baca Allah tu panjang. Kul Allahu azina lakum. Dia ada mat kat sini, saya tak pandai tulis mat dia. Dekat hamzah ni dia ada gelombang. Biasa kita sebut Allah tu Allah saja kan. Dia kul Allah. Asal dia Allah. Tu adakah? Soalan tambah dengan Allah. Ini bahasa Arab. Quran bila alif bertemu alif ni dia jadi panjang lah. Okey jadi ini sebenarnya cerita apa? Jangan pandai-pandai halal dan mengharamkan sesuatu perkara. Pengharaman dan penghalalan secara mutlak itu adalah milik eksklusif Allah Subhanahu Wa Taala. Okey jadi kita tak boleh lah. Even kalau saya keluar fatwa pun biasa secara adab mufti akan kata berdasarkan pandangan kami. Berdasarkan. Dia tak kata inilah yang Allah kata. Dia tak boleh. Bahaya tu. Sebab tu dia kata apa? Maknanya di hujung tu dia tanya adakah Allah yang
beri izin kepada kamu. Sebab itu dia kata apa? Faja'altum, ini cerita orang campur aduk ni lah. Maka kamu semua jadikan minhu daripadanya halalan, haraman wa halala. Haram dan halal. Okey. Habis. Ya. Yang kita minta Latin berpasangan ni, silakan. Pasangan duet Latin dan Datuk, silakan. Siapa-siapa boleh start dulu, tak ada masalah. Okey. Belum lagi. Okey, sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ya. Dan man barang siapa Okey. yattaqillah bertakwa kepada Allah. Okey. Yaj'al lahu, dia jadikan baginya makhrajan, jalan keluar. Okey. Sambung dulu, nanti baru saya bagi ulasan. Teruskan dengan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya. Wa dan man barang siapa yattaqillah bertawakal kepada Allah, yaj'alahu dan dia jadikan baginya min daripada amrihi Tuhan. Kita dah belajar fi'il amar. Apa amrihi? Suruhan, urusannya. Dekat sini dia jadi urusan. Urusan. Yusra, mudah, senang. Okey. Terima kasih. 2 ayat di situ Yang pertama tu kebetulan banyak digantung di frame rumah tu. Tak tahulah 1,000 dinar ke 1,000 dolar ke. Tapi yang popular ni dia kata 1,000 dinar. Alright. Kita mula dengan man di sini kalau boleh nampak skrin ni. Man. Man. Man di sini bukan soalan. Ada kalanya man itu siapa? Man anta? Siapakah awak? Itu soalan. Di sini dia panggil syarat. Man syartiyah. Ini nanti kita belajar kemudian lah. Dia ada syarat. Okey. Man ini bermaksud syartun. Okey. Jadi fi'il yang berada selepas man itu dipanggil fi'il syarat. Okey. Fi'il syarat. Fi'il kedua yang berada di situ. Ini saya letak nombor lah. Fi'il pertama, fi'il syarat. Fi'il kedua, jawab syarat. Jawabu syartin. Yang ni tak pastilah. Secara literal konsep ni tak ada dalam bahasa Melayu lah. Tapi dari sudut makna dia ada. Jadi, di mana nombor 1? Yang ini. Yang ini nombor 2. Okey. Jadi dia akan ada gangguan di situlah. Cuba tengok ya ja'al tu. Kita dah start masuk mudhari' ni Ja'ala ya ja'alu. Dia mati pula lam tu. Sepatutnya ya ja'alu. Kat sini dia jadi ya ja'al. Jadi man ni kacau dia. Nota ni kita akan beri kemudian insya-Allah. Itu dari sudut dia punya style dia. Pattern dia. Okey.
Dari sudut makna pula, apa maksud syarat dan jawab syarat? Syarat ni macam orang Melayu kata apa? Prasyarat. Itu prasyarat. Prerequisite. Kalau dekat universiti tu ada istilah apa? Prerequisite subject. Kalau saya daripada universiti lain, saya nak pindah ke universiti lain, tapi saya tak nak ulang. Saya nak ajar apa? Saya nak transfer kredit ke, saya nak ajar sambung tahun tanpa mengulang. Dia ada dipanggil prerequisite subject yang ada tak matching. Kalau kebetulan kat sini belajar, sana saya pun dah belajar, okey lulus. Kalau tak, ulang balik. Tidak menepati syarat. Itu maksud dia. Prasyarat ni maknanya benda yang mesti ada. Apakah prasyarat yang perlu ada untuk masuk kelas ini? Si baik tak pernah ada. Kalau ada je no. Tapi kalau kelas Quran tak boleh. Apakah prasyarat? Pertama, kelas Quran dan tajwid. Apa prasyarat pertama kena ada? Boleh baca. Boleh baca. Kebanyakan dia kata apa? Mengenal huruf dan boleh baca lah. Kalau saya tambah lagi. Ada gigi. Nampak macam kelakar. Tapi kalau tak ada gigi, mana nak sebut? Alignment lagi, balancing lagi. Jadi kalau tak ada gigi tu kita, kalau ada subsidi kita bagilah supaya dia boleh buat sikit tambah gigi yang kosong-kosong tu. Nanti mahram berangin-angin semua keluar. Jadi bukan nak menghina orang tak ada gigi tak. Dia memang syarat dia begitu. Gigi tu kena sempurna lah at least. Okey. Nombor 1 syarat. Jawab syarat tu itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya kita kata apa? Dia punya result dia lah. Kalau kita menepati syarat, dapatlah dia punya hasil yang kedua. Jadi seolah-olah dalam ayat yang pertama tadi Allah berikan kepada kita apa? Makhraj, betul? Perkataan yang sama kita belajar dalam tajwid, makhraj huruf. Apa itu makhraj huruf? Tempat keluar, jalan keluar, exit. Alright. Jadi wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Itu syarat. Bertakwa. Okey. Untuk jawab syarat, cuba tengok ya ja'al. Ya ja'al tadi kita letak nombor 2, betul? Jadi untuk jawab syarat dalam terjemahan kita tambah dengan apa? Nescaya. Pasti. Sudah tentu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, nescaya dia jadikan. Pasti dia jadikan. Lahu, baginya, makhraja, solution. Jalan keluar. Penyelesaian. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai selingan, cuba lihat semula makhraj itu. Walaupun kadang-kadang kita hanya diajar, makhraj itu adalah kata nama, noun. Secara asas kita kata apa? Perkataan yang kata nama ini boleh ditulis dengan alif lam, boleh ditulis tanpa alif lam. Contohnya kitabun. Kita boleh letak al-kitab. Betul? Peringkat permulaan, cara penjelasan kita kata apa? Kalau dia tidak ada alif lam, dia itu adalah sahaja. A book. Tetapi kalau dia ada alif lam, dia adalah apa? The book. Maknanya spesifik lah. Jadi dalam ayat kita cuba lihat, makhraj itu ada alif lam atau tidak ada alif lam? Tidak ada alif lam. Jadi apa signifikan dia tidak ada alif lam? Maknanya dia berbentuk umum. Apa masalah pun solution dia takwa. Maknanya kalau dia letak alif lam nanti jadi benda yang spesifik. Tapi bila dia buat tanpa alif lam, apa-apa sahaja jalan keluar itu Allah berikan dengan sebab apa?
takwa di depan. Wa may yattaqillah. Samalah macam ayat yang kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dia jadikan, nescaya dia jadikan, lahu baginya, min daripada, amrihi urusannya itu, yusra, mudah. Yusra, Rabbi yassir wala tu'assir. Jadi yusran, mudah. Okey. Terima kasih. Seterusnya, Puan Zakiah, silakan. Ya, mikrofonnya. Macam tersangkut sikit. Benlo. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustaz. Okey, silakan. Boleh ke? Boleh. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Satu mohon tapi nak cakap macam mana, Ustaz? Cakap, tak apa. Saya akan mohon pada Allah selepas susah dan mudah. Susah dan mudah itu. Okey, sekali. Aku mohon pada Allah selepas susah dan senang. Okey. Terima kasih. Alright. Cuba kita lihat. Tak betul. Berapa peratus yang menepati itu? Tak apa. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Kita dah pernah sebut dulu. Fi'il mudhari' dia boleh top up depan dengan sin ataupun saufa. Sin ataupun saufa. Kalla saufa ta'lamun. Jadi sin itu pun Mak Saleh kata will, akan. Saufa pun akan juga. Okey. Cuma adalah perincian dari sudut ahli bahasa, dia kata kalau sin itu dekat, saufa tu jauh. Jadi kalau kita nak pergi mana-mana dalam tempoh esok ke lusa ke seminggu dua ni, kita kata sin lah. Sa'azhabu ila sekian. Tapi kalau lambat lagi dia guna saufa. Saufa azhabu ila Makkah. InsyaAllah tahun depan selesai semua vaksin. Tahun ni tak boleh. Jadi yang jauh-jauh dia pakai saufa. Okey. Jadi saya ja'alullah. Kalau bahasa Melayu kita ambil Allah dululah. Allah akan jadikan. Yaj'alu tu mudhari' asal. Merujuk kepada huwa. Huwa di situ Allah lah. Jadi jangan sebut dia pula. Dia tu dah ada di situ. Saya ja'alullah. Allah akan jadikan. Ba'da usrin. Selepas kepayahan itu. Sesudah kesusahan itu. Yusra. Kesenangan. Sama tak ayat ni kalau saya baca? Inna ma'al usri yusra. Sama kan? Sesungguhnya bersama-sama kepayahan itu ada kesenangan. Sama tak ayat tu kalau saya tambah satu lagi? Saya relate pula dengan hadis Melayu. Bersusah-susah dahulu. Bersenang dulu, betul? Dia kata apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maknanya betul lah tu. Quran pun kata susah dulu.
Sekejap, saya pun dah start macam hang ni. Boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar nak marah tak boleh ni, pelanggan dah 2 juta ni. Lambat pula dia kadang-kadang Okey. Alright. Terima kasih. Ya, Puan Zuraidah silakan. Ya, mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Ya. Alladzina, orang-orang yang yaj'aluna, mereka menjadikan ma'allah, dengan Allah, ilahan, sebagai Tuhan yang lain. Okey. Sekali lagi. Allazina, orang-orang yang yaj'aluna, mereka menjadikan Allah dengan Allah ilahan, sebagai Tuhan yang akhar, yang lain. Okey. Terima kasih. Alladzina, orang-orang yang yaj'aluna, mereka menjadikan. Kalau Melayu ni kita ambil ilahan akhara dulu. Tuhan yang lain. Orang-orang yang mereka jadikan. Mereka mengadakan. Ilahan akhara, Tuhan yang satu lagi. Akhar tu other sebenarnya. Yang lain lah. Dia bukan akhir. Akhar. Jadi kalau kita pergi kedai buku, kita nak beli buku, kita nak beli yang lain, harap tunjuk yang lain. So kita kata apa? Kitab akhar, other book. Buku satu lagi, bukan buku tu. Okey. Jadi silap sebut. Ma'a ni apa Ustaz? Ma'a ni apa? Belum lagi. Saya setengah setting ayat. Tenang. Saya ambil belakang dulu. Okey. Yaj'aluna ilahan akhar, mereka jadikan, mereka mengadakan Tuhan yang lain ma'allah, bersama Allah. Ma'a tu bersama-sama. Okey. Jadi hati-hati di sini. Kenapa perlu hati-hati? Ada satu level dia memang kufur dengan Tuhan. Dia tak percaya Allah, dia sembah selain daripada apa? Allah. Betul? Yang ini na'udzubillah. Silap-silap kita pun terjebak juga. Masjid pun pergi, bomoh pun pergi. Astaghfirullah. Sebab dia kata ma'a kat sini. Hati-hati ma'a tu. Kalau yang clear cut memang kafir, itu memang setiap pagi pergi kuil lah. Well kat situ lah. Itu tak ada, kita tak ada isu dengan dia. Masalahnya ma'a Allah. Maknanya kat Kaabah pun berdoa. Bomoh Siam pun dia berdoa juga. Nauzubillah. Ma'allah. Itu keyword kena jaga betul-betul. Bersama-sama Allah itu ada Tuhan yang lain. Ini yang kadang-kadang kita tak perasan. Nauzubillah. Hati-hati di situ. Okey. Terima kasih. Seterusnya Abirah. Selesailah. A sampai Z. Terpaksa A semula ni. Puan Aisyah silakan. Kembali kita ke ranking yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahil banati subhana. Ya. Dan yaj'aluna, mereka menjadikan lillah, Allah, al-banat. Lillah, bukan Allah, lillah. Lillah. Kalau Allah dia tak ada lam. Allah, yang ini
Lillah. Apa li? Bagi. Bagi. Bagi Allah banat. Tak ingat lah Ustaz, banat. Tak ingat? Binti ingat binti? Oh, anak. Binti. Binti. Apa beza bin dengan binti? Oh, anak perempuan. Kalau bin? Lelaki. Sekali lagi. Bin anak apa? Anak lelaki. Binti? Anak perempuan. Jadi kalau Puan Aisyah binti Arifin dengan Kumalasari, anak perempuan Mutusami, sama tak? Sama je. Cuma dari sudut prosedur kat Malaysia ni yang anak perempuan untuk non-Muslim, betul? Ya. Maknanya kalau orang Islam binti. Tapi dari sudut terjemahan, itulah dia. Tak ada beza. Yang kecil hati lah kalau tersilap kat IC kita. Sekarang tengok Aisyah binti anak perempuan Arifin. Marah pula dia kat JPN. Tak, sama je tu. Cuma Jadi satu pakat. Al-Banat ni anak perempuan. Anak-anak. Banat ni plural. Oh, anak-anak perempuan. Subhanah yang suci. Apa terjemahan Subhanallah? Maha suci Allah. Kalau Subhanahu? Saya tukar Allah dengan Dhamir je. Huwa apa? Kamu. Huwa bukan kamu. Huwa. Dia. Jadi dalam Quran kadang-kadang dia datang satu saja. Walaupun kita understood itu Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Walaupun tidak ada di situ tapi kita faham Maha suci Allah. Kadang-kadang dia datang direct dengan Allah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Kadang-kadang Allah ditukar jadi dhamir. Third person. Subhanahu, Maha suci dia. Kadang-kadang Allah jadi second person. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Maha suci engkau. Semua ada. Subhanallah ada, subhanahu ada, subhanaka pun ada. Subhana saja pun ada. Semua ada di situ. Jadi apa ceritanya? Setengah-setengah orang kafir, dia kata Allah itu ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Anak lelaki siapa? Nabi Isa, itulah dia kata. Orang Yahudi kata Uzair ibnullah. Uzair itu anak lelaki Allah. Kristian kata Nabi Isa. Jadi yang malaikat-malaikat tu dia kata apa? Itu dia punya pelayan-pelayan, perempuan-perempuan. Sebab itu dia kata apa? Wa yaj'aluna, dan mereka jadikan lillahi, bagi Allah itu al-banat, anak-anak perempuan. Itu tuduhan dia. Macam mana kita nak bersihkan tuduhan itu? Subhanahu, Maha suci dia. Okey. Terima kasih. Seterusnya Puan Asmah, silakan. Ya. Seperti biasa mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'al bainakum wa bainahum radda. Sekali lagi. Ij'al. Aj'al. Aj'al. Tak tahu. Dia macam tu. Maaf Ustaz. Tak apa. Aj'al bainakum wa bainahum radda. Radma. Jadikanlah. Mudhari'. Ini bukan amar. Aj'al. Aku jadikan. Aku jadikan antara kamu berdua, antara kamu semua dari wa bainahum. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Jadi aku jadikan antara kamu semua dan antara mereka semua tembok penutup, Ustaz.
Okey. Terima kasih. Saya rasa macam saya tahu tu kenapa dia baca ij'al di awal tu. Saya rasalah teori saya. Sebab maknanya Puan Asmah pun cuba nak applykan teori yang kita belajar. Cuma di sini dia ada special case lah. Kalau Puan Asmah baca ij'al tadi tu, itu kalau dia bermula dengan hamzah wasal. Oh. Kemudian alif itu tidak ada baris. Barulah kita pakai sifir, atas, bawah, 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 depan, depan. Huruf ketiga atas, alif bawah. Huruf ketiga bawah, alif bawah. Huruf ketiga depan, alif depan. Tetapi di sini, alif di awal itu dia ada hamzah. Dia kena baca wa aj'al. Kalau ada wa pun dia tak jadi waj'al. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sudah tentu kalau kita tak mahir, macam mana kita nak tahu dia itu mudhari'? Sebab mudhari' huruf akhir kan baris depan, betul? Yaj'alu. So ana jadi apa? Aj'alu lah. Sepatutnya ana di situ aj'alu. Okey. Dia lebih kurang macam ginilah. Tapi nota tu nanti ada, jangan risau. Dia lebih kurang macam perbahasan kita tadi, syarat dengan jawab syarat. Jawab syarat. Yang tadi kan kita ada, cuba relate lah, dia tak sama tapi lebih kurang. Maknanya dia berubah baris fi'il tu ya. Tadi jawab syarat pun mati kan, daripada yaj'alu jadi yaj'al, betul? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang ini lebih kurang macam gitu, tapi dia ada istilah lain pula. Yang pertama istilah dia iaitulah amar jawab amar. Tadi syarat jawab syarat. Amar dengan jawabu amrin. Tapi nak tahu mana amar tu kena hafal ayat ni. Kalau tak hafuz payah sikit lah. Sebab ayat kita ni kan ayat petikan-petikan. Jadi nombor 1 amar, nombor 2 jawab amar. Jadi yang kita ada dekat situ jawab amar ajalah. Amar tu ayat depan dia. Jadi soalannya apa itu amar dan jawab amar? Kalau tadi syarat dengan jawab syarat, syarat pertama tu dia punya prasyarat. Jawab syarat tu dia punya hasil dia, result dia. Betul? Jadi apa itu amar dengan jawab amar? Amar dengan jawab amar ni maknanya amar itu suruhan. Jawab amar tu dia punya explanation. Dalam ayat. Contohnya apa? Katakan apa? Katakan Puan Asmah suruh anak dia pergi kedai. Tolong pergi kedai sekarang. Lepas tu dia stop kat situ. Sampai ke petang lah kawan tu tak bangun. Kedai buat apa? Apa tak? Itu amar. Dia punya jawab amar tu apa? Belikan mak 1 kilo beras. 2 kilo tepung. Itu seolah-olah yang belikan mak 1 kilo. Yang itu semua jawab amar. Yang itu semua dia punya apa? Explanation dia. Penjelasan kepada arahan. Penjelasan. Penjelasan kepada apa? Arahan tu. Contoh apa? Kita baca surah Baqarah yang orang Israel suruh Nabi Musa berdoa kepada Tuhan, cerita lembu tu kan. Arahan dia apa? Qalu du'u lana rabbaka. Berdoalah engkau wahai Musa kepada Tuhan. Itu arahan. Permintaan. Berdoa nak buat apa? Yubayyin lana ma launuha, supaya Allah jelaskan warna lembu tu apa. Yang supaya tu jawab amar. Yang explanation tu dipanggil jawab amar. Itu dalam bahasa Arab lah, bahasa Melayu tak ada lah cerita tu. Jadi mana-mana yang arahan, kemudian ayat seterusnya yang datang sebagai pendetailan, explain, penjelasan, perincian kepada arahan itu dipanggil apa? Jawabu amrin.
Jadi ayat ini apa ceritanya? Di depan itu ada arahan walaupun kita tak hafal. Bila penduduk kampung itu minta kepada Iskandar Zulkarnain buatkan tembok menghalang mereka daripada Ya'juj Ma'juj, Zulkarnain tak nak buat simple-simple. Dia nak apa? Jom buat sama-sama saya. Kena tolong saya. Jadi di awal ayat dia bagi arahan. Apa arahan dia dekat awal ayat tu? Atuni zubaral hadid. Kamu semua bawa datang kepada aku bongkah-bongkah besi. Kepingan-kepingan besi. Itu arahan. Tapi kalau sampai kat situ sadaqallahul azim. Lah. Bawa datang besi buat apa? Cerita tak habis. Aj'al supaya aku jadikan. Untuk aku jadikan bainakum di antara kamu wa bainahum dan di antara Ya'juj dan Ma'juj pada ketika itu radma, ada tembok penutup, ada benteng, ada blockade. Itu maksud jawabu amrin. Okey. Alright. Banyak lagi. Sama-sama. Banyak lagi poin sebenarnya. Jadi terpaksa tangguhlah convocation tu, kita tangguh lagi sebab banyak lagi benda yang kita belum cover. InsyaAllah. Puan Aziah seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ya. Mengapa kami menjadikan orang-orang Muslim orang-orang yang berdosa? Wah, ini menarik ni sekali lagi. Salah. Menarik teori ni, saya tak kata salah. Ya. Sekali lagi. Direct translation. Tak apa, sekali lagi. Mengapa kami menjadikan al-muslimin orang-orang muslim, okey, kal mujrimin orang-orang yang berdosa. Okey. Alhamdulillah. Kalau 10 tu 6 dah dalam tangan dah markah tu. Ini ayat soalan. Ayat soalan. Bila afal. Yes. Quran ni dia tak ada tanda baca. Dalam BM dipanggil apa? Penanda wacana. Dia tak ada kata seruan, dia tak ada pembuka kata, dia tak ada koma. Quran dia macam tu. Itu yang kadang-kadang kita jadi bermasalah tu. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Sadaqallah. Putus tak dengar. Putus tak dengar. Jalan okey. Okey, nak cinciknya. Dia ada dua kebarangkalian. Kadang-kadang saya punya problem, kadang-kadang sendiri punya problem. Okey, tak apa. Jadi afanaj'alul muslimina kal mujrimin, di situ tanda soal di belakang tu. Jadi soalan tu belum dijawab lagi. Muslim, satu lagi mujrim. Mujrim kalau ramai, mujrimun, mujrimin. Muslim, muslimun, muslimin, sama. Perkataan mujrim dalam bahasa seharian, dalam bahasa moden contemporary dia sebut sebagai penjenayah. Orang yang disabitkan dengan kesalahan di mahkamah itu disebut sebagai mujrim. Tapi dalam Quran dia kata orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan. Jadi soalan daripada Allah, adakah? Fa tu maka. Melayu adakah maka ke maka adakah? Kena pandai ajar lah Melayu dia. Maka adakah, kata Allah, naj'alu, kami jadikan.
kami menjadikan. Ataupun kadang-kadang itu yang kita terjemahkan dengan adakah itu secara konteksnya kita boleh sebut patutkah. Maka patutkah kami menjadikan al-muslimina, orang-orang yang Islam itu, kal mujrimin, seperti seumpama al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa. Datin Cik punya muka tak bergerak tu, rasanya lain tu. Macam dia hang sekejap. Okay. Alright. Okay. Terima kasih. Seterusnya Puan Azizah, silakan. Ya. Dia dah vaksin, dia kuat sikit insyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada. Alam apakah kami jadikan arda bumi sebagai mihada, hamparan. Ada Quran sebenarnya, alhamdulillah. Okay. Mihad. Cuba tengok. Mihada. Yang popular kita selalu sebut apa? Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan ke liang lahat. Ini bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu lain. Jadi ejaan dia lebih kurang. Jadi daripada Mahdi itu, di sini dia terjemah sebagai apa? Hamparan. Buayan tu kan tempat kita apa? Kita baringkan baby, kita letak baby dan sebagainya. Jadi ayat ini pun soalan juga. Alam. Tambah lam. Kalau satu-satu adakah? Lam tidak. Tidakkah? Bukankah kata Allah? Naj'al, kami jadikan. Cuba tengok. Tengok betul-betul. Asalnya baris depan. Naj'alu. Itu versi original. Di sini bila datang lam dekat depan. Lam. Alam. Lam tu. Daripada baris depan berubah jadi mati. Naj'al. Tiba-tiba selepas dia bertemu dengan hamzah wasal. Al-arda. Baris bawah pula. 3 kali step. Pertama, lam baris depan. Kedua, berubah jadi mati. Ketiga, kalau mati tak boleh baca. Baris bawah ditambah. 3 kali perubahan. Itu macam matematik teknikal, nanti nak kena cek satu persatu. Dia sama macam kul. Kul tu kan mati lam, betul? Tapi bila kita sambung, kulillahumma. Kenapa baris bawah? Itu kena sebut awal-awal tu. Sebab ada kelas-kelas lain tu bergaduh student. Kata kul, dekat sini kuli. Mana sama? Memanglah. Kuli tu dia dah kompromi untuk menyambung bacaan. Asalnya memang kul. Jadi di sini samalah. Tidakkah kata Allah? Bukankah naj'al, kami jadikan al-arda, bumi itu mihada, sebagai hamparan. Okey. Terima kasih. Seterusnya. Ya, Puan Cik Wah silakan. Sampai juga akhirnya. Ya, mikrofonnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'al lahu ainaini. Alam, bukankah kami ja'ala, telah jadikan. Mudhari'. Itu bukan tu bukan kami ke Ustaz? Kami lah, tapi mudhari' mana ada telah. Itu dah bercampur lah tu madhi dengan mudhari' tu. Lahu, baginya.
ainain tu dua mata. Okey. Bukankah kami menjadikan baginya dua mata? Okey. Mata dua, lidah berapa? Satu. Bibir dia berapa? Dua. Jangan ketawa, ni ayat Quran ni. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Lisan tu lidah, satu lidah. Syafatain ni dua bibir. Sambungan tu. Bukan saya soal sesat, tu ayat Quran. Oh, ingatkan. Nain nun ya tu jadi dua ya Ustaz Zahid. Bukan, ya nun. Oh, ya nun tu. Wali walidain. Dua ibu bapa. Okey Kalau yang ramai, hati-hati. Kalau yang ramai, dia ya nun juga. Tapi sebelum ya baris bawah. Muslimina, betul? Kita ada muslimun dengan muslimin, betul? Mukminun, mukminin, betul? Kalau dua orang, dia tambah belakang ya nun juga. Tapi sebelum ya tu, muslimaini. Dua Islam. Kalau muslimin, ramai. Kalau sebelum dia baris atas, dia menunjukkan apa? Ramai. Jadi, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kata Allah, kami jadikan lahu baginya, bagi manusia itu, ainaini. Dua mata. Dua biji mata. Okey. Datin Cik, silakan. Ustaz, sebelum tu Ustaz. Tu naj'al lahu tu syarat apa? Apa nama? Syarat. Bukan. Ini bukan syarat. Ini sebab ada lam tu. Lam di depan. Sebelum dia ada lam mim tu. Yang itu bab lain. Ada benda-benda yang dia jadikan mudhari' berbaris mati. Lam. Lam yalid wa lam yulad, mati. Itu insya-Allah. Kita akan detailkan nanti. Okey. Silakan, Datin sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Panjang pula. Okey. Allahu Akbar. Allah. Wanzur. Okey, sebelum tu. Lihatlah. Kalau saya buang waw tu, alif tu bunyi apa? Alif unzur. Okey. Amar tu. Kalau saya tanya soalan tu maknanya amar lah tu. Okey. Dan lihatlah. Okey. Ila kepada himarika. Himar tu himar, kaldai. Keldai, kedah. Keldai. Alright. Kamu dan wa tu dan kami linaj'alaka, dan kami jadikan kamu, mana tanda. Ayatan tu tanda atas kekuasaan. Okey. Linnas, bagi manusia. Okey. Terima kasih. Betul tak betul kita cek kemudian. Alright. Terima kasih. Sama. Di situ kita ada himar. Cuba tengok. Himar, keldai lah. Keldai Arab ni bukan macam keldai kat zoo negara tu. Kita negara yang tidak ada keldai. Negara tidak ada keldai, kita bagi dia bunga, mandikan dia. Negara yang ada keldai ni, keldai jadi binatang yang dia rakyat kelas 3 lah. Kerja dia angkat barang sampai nak mati kadang-kadang dia angkat barang, dia pikul barang. Kalau di Afghanistan tu naik gunung, turun gunung tu bawa beras, bawa tepung tu keldai. Dia memang binatang untuk bekerja. Himar, Arab kata apa? Himar. Alright. Jadi sebab itu ada benda yang pada kita menyakitkan hati, pada dia tidak. Contoh apa?
Walaupun babi itu haram dimakan, tetapi tidak ada vocab dalam bahasa Arab bila dia maki orang, babi punya orang. Dia tak ada. Kita cakap dia tak faham. Khinzir, dia kata khinzir. Bahal. Tapi bila kita kata himar, dia naik angin. Sebab apa? Dia punya seolah-olah babi yang kita tu himar bagi dia. Faham tak? Ada student kita, kat Malaysia kan mencarut orang kan cakap babi apa semua kan. Dia babi kan lah. Arab tu senyum je. So vocab tu tak ada. Makian dia bukan babi, himar. Bila himar tu naik tocang dia marah dia. Rupanya himar tu dia punya apa? Sebab benda yang hina. Okey, yang pertama. Yang kedua. Ada huruf lam di situ, hati-hati. Kita ada huruf lam di situ. Sebelum ni lam kita boleh baris atas, boleh baris bawah. La boleh, li boleh. Lillahi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi lam tu boleh baris atas, boleh baris bawah. Baris depan Cina. Sebab tu dia tak ada baris depan, sebab lu tu Cina saja. Kan? Sebab tu dia hanya ada la dengan li. Okey. Jadi ini pun next lah. Sama macam tadi ada lam, mati, naj'al. Ada pula nanti satu lagi lam di sini. Lam yang kita jumpa sebelum ini, hati-hati. Lam yang kita jumpa sebelum ini, kebiasaannya selepas dia adalah kata nama. Lillahi, Allah tu noun. Lakum, kum itu dhamir muttasil. Dhamir muttasil ni Arab kira noun jugalah. Tapi dalam ayat ini, selepas lam tu apa dia? Naj'al, betul? Itu noun ke verb? Itu fi'il mudhari', betul? Jadi dia bukan lagi lam yang dekat lillahi tu. Bukan lagi lam yang dekat lakum dinukum waliyadin. Lam yang kita sebut sebelum-sebelum tadi tu makna dia apa? Bagi, milik, kepunyaan, untuk. Lillahi, kepunyaan Allah, milik Allah, bagi Allah. Tetapi bila lam dia masuk kepada fi'il mudhari', dia panggil lamut ta'lil. Dia membawa maksud supaya. Agar. Dia lam yang berbentuk sebab. Dia menerangkan sebab. Okey. Jadi ayat ni ayat apa? Ayat ni panjang ni. Ayat dalam surah Baqarah. Dia tidak sebut nama. Tapi ayat yang bercerita tentang apa? Nabi Uzair yang ditidurkan 100 tahun. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Dia berjalan di satu kawasan yang dah porak-poranda, bangunan pun dah tunggang terbalik, orang pun banyak bergelimpangan. Soalan daripada dia apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana besok Allah nak menghidupkan sesuatu yang dah mati? Jadi dia dijadikan sampel. Fa amatahu Allahu mi'ata amin. Allah matikan dia 100 tahun. Walaupun setengah kata tidur, setengah kata mati, tak kisahlah. Sebab ayat tu dia kata matikan. Thumma ba'asahu. Kemudian Allah bangunkan dia. Lepas tu apa jadi? Keldai dah mati. Ada benda pelik berlaku. Keldai yang dia bawa itu sudah jadi tulang-tulang. Tetapi cekodok yang dia bawa bekal tu masih elok lagi walaupun dah 100 tahun. Maknanya bekalan makanan yang dia bawa tu, durian musangking yang dia bawa tu tak basi lagi dah 100 tahun. Tapi kereta yang dia naik keldai tu dah jadi apa? Tulang. Nanti Allah tunjukkan depan mata dia, tulang-tulang tu akan bersusun satu persatu. Okey. Kemudian Allah balut tulang-tulang itu apa? Fakasawnal 'idhama lahma. Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Lepas tu dia susun, tiba-tiba dia jadi apa? Keldai yang asal. Allah tunjuk depan dia live macam mana apa? Proses daripada hidup, daripada mati menjadi hidup. Semua itu Allah kata apa? Allah kata, wanzur ila himarika. Dan engkau lihatlah, wahai Uzair,
kau perhatikanlah ila himarika, kepada keledai engkau. Maknanya proses macam mana Allah tunjuk daripada tulang-tulang sampai jadi keledai yang asal itu, semuanya itu dan termasuk engkau, kata Allah, walinaj'alaka, dan supaya agar kami jadikan engkau ayatan linnas, satu tanda, sign. Ayat di sini bukan sentence, S-I-G-N, satu tanda kebesaran, linnasi, bagi manusia. Okey. Jadi Nabi dengan Rasul ni biasa dia minta, biasa dapatlah, dia nampak tengok. Okey. Jadi ayat tu panjanglah. Cuma level kita ini sedikit kekurangan apa? Kekurangan kita mungkin tangan pun belum berapa solid lagi. Vocab pun belum berapa banyak lagi, masih dalam proses. Cuma satu lagi kekurangan yang utama apa? Kita masih lagi ayat dalam bentuk tebuk-tebuk. Faham tak? Sebab kita nak fokus perkataan sahaja. Jadi kita terpaksa apa? Tebuk lah. Kalau kebetulan ayat tu memang saya hafal, saya ingat, saya boleh ceritalah. Tapi kalau tak, kita nanti tak tahu asal usul cerita dia. Jadi moga-moga cepatlah tangan tu melekat dalam hati, melekat dalam minda, tak pun melekat kat dinding depan meja tu ke, untuk dirujuk dan sebagainya, supaya sampai masanya nanti kita akan baca satu surah daripada awal sehingga akhir. Bayangkan, katakan kita dah selesai semua sekali. Let's say lah contohnya, bulan depan bermulalah kita baca Yasin daripada awal sehingga akhir. Tetapi Yasin yang akan kita baca tidak sama dengan Yasin yang dibaca di masjid dan di surau tahlil dan sebagainya. Kerana Yasin itu hanya makan masa 20 hingga setengah jam bersama dengan jamuan. Tapi kita punya Yasin dijangka makan 4 hingga 5 bulan satu surah. Sebab apa? Nak scan madhi, mudhari', amar, nahi dan sebagainya, wazan-wazan lambat sikit lah. Jadi jamuan lambat sikit. Okay. Jadi sebab kita punya, kita akan scan satu persatu. Jadi yang itu hanya boleh dilepaskan nanti setelah selesailah segala, maknanya kelengkapan dah ada lah. Jadi yang ini ada baki sikit lagi tu. Kita sekarang sudah berada di nombor 8. Yang saya bagi tu, Kak Rodiah dia dah combinekan semua sekali tu. 8, 9, 10, 11. Saya, Mak Saleh kata macam buying the time juga lah. Saya saja scan tu kan. Walaupun nampak kita buat sama-sama di sini. Cuma itu strateginya apa? Selain daripada kita buat dalam pertemuan seminggu sekali, walaupun ada berselang di minggu kedua dan sebagainya, dengan harapan yang di rumah itu dalam masa yang sama study jugalah. Seminggu sekali perjumpaan. Sepatutnya yang tidak jumpa tu study. Yang kita risau hanya study di hari perjumpaan. Kalau study di hari perjumpaan nanti payah sikit. Sebab apa? Sebab bila kita habis 11-11 tu, saya dah tak akan extend ke delay lagi dah. Saya akan stopkan di situ. By hook by crook, stop. Sebab apa? Sebab kita akan masuk level yang seterusnya. Level yang seterusnya tu dia agak serius sikit lah. Muka akan berkerut, peluh sikit, berpeluh-peluh dalam kelas tu biasa. Itu seterusnya tu. Jadi sebelum ke sana tu, kita nak settlekan yang ini dulu. Okay, kita cuba nak settlekan yang ini lah. Sebab itu yang di sini, yang di sini, kita tidak ada masalah dengan vocab. Apa masalahnya? Maksud saya, kalau vocab tak faham, inilah vocab. Betul. Vocab ni kita, macam Inggeris, kita bina setiap hari kan. Kalau boleh ingat, Alhamdulillah lah. Kalau tak boleh, kita guide, kita bantulah. Sebab target kita di sini, selain daripada vocab sebagai bonus, kita nak mantapkan yang dhamir, mutasil, madhi, mudhari', amar, nahi tu. Supaya perkataan tu, even tak faham pun kita boleh tahu pattern dia apa. Contohnya naj'alu tadi ya. At least bolehlah. Sebab kita tak ada exam ni. Manalah tahu berubah hati sebab ada pandemik ni, ada exam pula lepas ni, mana tahu. Doa-doa lah tak ada. Harap-harap tak ada tu lah. Kok ada kuis dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita jumpa semula pada, kalau tak ada apa hal,
Ada seminggu lagi. Ada satu sesi lagi ya. Akhir bulan ni kita jumpa pada sesi yang akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar saya cakap. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan.